Okey, silakan Tuan. Baik, terima kasih. Okey, untuk untuk Forex Factory bacaan news pada minggu ni kita dapat lihat sebentar lagi 10.45 malam, lagi setengah jam ada news USD, media impact news saja, yang mana kalau tuan-tuan perhatikan ada bacaan yang positif untuk pada bulan lepas, jadi bulan ni mungkin positif untuk US dollar sebabkan oleh apa orang kata Macron ni tak memberi kesan sangat COVID dan banyak sekatan COVID yang sebelum ni sudah tak buat. Jadi mungkin ekonomi bacaan akan dibuatlah untuk sampai news trader. InsyaAllah boleh buat duit dengan bacaan yang positif USD. Kita jangkakan strong. Kejap sebelum sambung ikut fundamental. Dan kita perlu ingat fundamental sekarang ni tengah gayat, tengah mungkin tengah berlaku sedikit kekecauan dekat belah-belah Rusia, yang mana mereka kata mereka nak perang. Dan untuk makluman tuan-tuan, pada yang news yang terkini, mereka kata Rusia sedia bekerjasama dengan US sekiranya mereka open untuk berdamai. Jadi market dah kembali beli dah kembali ke mode risk taking on, yang mana kalau tuan-tuan tengok NZD dengan AUD jadi strong compare dengan currency yang safe haven seperti JPY. Kalau tuan-tuan pasal semalam JPY strong kejap, dia turun, lepas tu dia patah balik JPY ni disebabkan oleh news kata Rusia sedang nak berdamai. Okay, JPY dan CHF memang sekarang tengah lemah compare dengan AUD dan juga NZD. Euro pun tengah kuat juga disebabkan oleh news ni. Jadi tuan-tuan kena faham juga pergerakan news dan macam mana news ni berfungsi, macam mana currency ni digunakan oleh para investor untuk buat apa punya trading lah. Semalam kita dapat lihat news USD Bank Holiday. USD Bank cuti pada semalam, tapi ada big impact news untuk Euro yang mana menunjukkan German Flash Manufacturing PMI adalah lemah 58.5 banding dengan forecast 59.6, manakala Services PMI meningkat 56.6 dan 53.2. Market mungkin segue untuk Euro pada disebabkan oleh dua news yang ada positif dan negatif ni. Esok tuan-tuan kalau siapa yang trade JPY boleh hati-hati disebabkan oleh bank JPY cuti, bank Jepun cuti. Tapi macam biasa walaupun bank cuti tapi market jalan market akan ikut fundamental. Macam saya cerita sebentar tadi mengenai risk taking on, risk on. 9 pagi ada news impact news untuk New Zealand dollar, yang mana cash rate dijangka meningkat sebab kalau tuan-tuan trade NZD, kalau tuan-tuan pasal NZD tengah strong pada malam ni, mungkin disebabkan oleh bacaan forecast ni. Dan 5.30 petang esok ada monetary policy untuk GBP. Dan kita baca dulu sampai setakat ni dulu sebab hari Khamis kita adalah balik. Itu dia. Jadi untuk news memang yang terkini tuan-tuan kena hati-hati dengan sebarang news mengenai peperangan. Dan kalau boleh nak elakkan peperangan. Tapi sebelum tu kita tengok scanner lupa nak tengok battery effect. Boleh. Right, di bahagian scanner tuan-tuan lihat market sideways boleh kata untuk Euro USD 0.09%. GU dia memihak pada Euro lah kalau strength ni. GU GBP melemah dengan negatif 0.44%. UJ strong, USD strong 0.21%. USHF strong yang kita kata JPY dengan CHF sell tadi. CAD pun CAD melemah disebabkan oleh mungkin ni mungkin minyak kot tak sempat tengok minyak tadi. Minyak memang kuat tadi 0.17%. Dan AUD USD dan AUD USD masing-masing menunjukkan peningkatan. Okay. Ini menunjukkan risk mode tengah kata risk on. JPY sideways dengan walaupun dia turun sebanyak negatif 0.23%, tapi kita tengok dekat kita punya scanner ni masih sideways. Baik, seterusnya saya akan pass ke C4F untuk tengok currency string meter. C4F bagi preview sikit market mana sedap kita nak trade pada malam ni. Okey, terima kasih banyak C4F untuk USD pada malam ni kan C4F. Forex Factory. Okay, so kalau tuan-tuan lihat benda yang muncul, saya share screen dulu.
benda yang tuan lihat yang muncul dekat currency strength ni sebenarnya dia tidak lari dengan apa-apa news yang tuan dengar dekat Forex Factory. Okey, maknanya kalau tuan lihat news tempoh sebab ada bacakan USD berapa, so dekat currency strength pun dia akan ikut ada effect dia based on Forex Factory. Kalau tuan perasan, okey tak apa. Alright, so kita akan tengok satu persatu currency apa yang kuat dekat sini. Alright. Apa yang berlaku pada PP ni buat masa sekarang ni. Okey. So okey, Euro USD kalau tuan lihat positif 0.29% bermaksud Euro lebih kuat daripada USD dengan kekuatan positif 0.29%. Kekuatan positif 0.29% ni adalah kekuatan yang tidak kuat, mana orang kata moderate sahaja, sebab apa dia tidak melepasi positif 0.5%. Okey, jadi kekuatan dia agak moderate, mana nak kata kuat sangat pun tak, nak kata lemah sangat pun tak Euro ni. Okey. So kalau tuan-tuan tengok sendiri dekat graf itu, okey, dia berada, kalau tuan-tuan lihat ni, kenapa Euro menjadi kuat? Okey, macam saya kata mendapatkan news betul. Dan juga di sini di chart tuan boleh lihat 1.13. Level tu adalah level high volume area, level yang sangat-sangat kuat. Kekuatan support dekat situ sangat betul-betul kuat. Jadi kekuatan kebarangkalian untuk dia naik adalah sangat-sangat tinggi. Okey, untuk test kawasan yang belum lagi dia test di bahagian resisten, boleh faham? Okey, di mana area mungkin dia akan capai sekiranya kita dapat Euro menguat iaitu di level 1.1450. Itu area yang mungkin dia akan capai insya-Allah sekiranya Euro menguat. Okey, disebabkan di situ ada 2 kali rejection dekat kawasan support yang high volume area. Okey. Untuk GU tuan-tuan. Alright, GU USD lebih kuat daripada GBP, iaitu kekuatan GBP, kelemahan GBP berbanding USD sebanyak negatif 0.34%. Jadi di sini kita boleh lihat USD menguat berbanding GBP. Sebab ada pendamaian, ada orang-orang nak berlaku pendamaian. Okey, disebabkan news itulah, disebabkan USD agak stabil balik. Jadi di situ tuan-tuan boleh lihat rejection berlaku pada 1.36 sebelum dia buat bearish penurunan betul di mana 1.36 kalau kita perhatikan di sebelah kiri hujung sana dia adalah kawasan candle kapit, iaitu level key level itu candle kapit menunjukkan situ resisten yang sangat-sangat kuat. Okey, bermaksud kekuatan dia boleh turun lagi, ini insya-Allah boleh turun sampai 1.35. Itu insya-Allah sampai tuan-tuan, insya-Allah sampai. Dan sekiranya USD semakin juga menguat, maka dia boleh sampai ke kawasan 1.34 tuan-tuan. Level 1.34 sebab itu support yang masih belum ditest lagi. Okey, tetapi sekarang ni insya-Allah dia akan cuba meneruskan sehingga 1.35 punya level. Okey. So UJ kekuatan USD lebih kuat pada JPY sebanyak positif 0.35%. Jadi belum sampai positif 5 lah. Positif 0.5 kita nak buat kata kekuatan dia tu solid lah kata sekarang ni, tapi orang kata kekuatan tu ada. Kekuatan tu ada, tetapi macam mana pun kena tengok juga perubahan news setiap jam kita tengok nanti InsyaAllah. Di sini kalau tuan-tuan lihat, okay, rejection berlaku pada 1.114.5 level itu iaitu di mana level itu kalau tuan-tuan perhatikan di sebelah kiri ujung sana mana 1, 2, 3, 4, 5 lekuk ke sana. Tuan-tuan tengok ada satu candle lah kapit iaitu key level candle, okay, di mana rejection dia tu sangat-sangat kuat pada saya rejection sangat-sangat kuat, dan InsyaAllah dia akan boleh sampai level 115.5 ataupun dia mungkin boleh sampai atau 116 insyaAllah. Itu level yang mungkin dia akan sampai sekiranya USD semakin menguat nampak gaya macam itu. Alright. So crude oil, minyak. Mana minyak tengah kuat betul-betul ni. Okey, minyak tengah kuat, jadi kekuatan dia sekarang ni dia bermain di area 90 ke 95, 90 ke 95, area situ. Dan insya-Allah sekiranya dia boleh break level 100%, iaitu di level 95 tu adalah level 100%, maka dia akan sampai ke level 100 dan ke atas. Insya-Allah. Okey, peningkatan dia tu nampak solid dan nampak naik. Lagipun dia punya graf pun nampak cantik tuan-tuan nampak cantik, dan dia punya kalau tuan-tuan perasan di daily dia pun nampak pergerakan yang begitu solid, nak naik lagi lah, nak naik ke atas. Alright. So, untuk UK tuan-tuan iaitu USD mengalami pelemahan banding CAD iaitu sebanyak negatif 0.17%. Okey, di mana tuan-tuan kalau tuan-tuan lihat ini kekuatan ini tidaklah sekuat mana tidak boleh dikatakan strong signal untuk kita nak entry
sebenarnya sebab kalau tuan-tuan lihat dekat situ ada satu dominant candle blue, biar hijau lah, green biru maknanya bullish lah. Okey, yang belum lagi mana-mana candle selepas dia lepasi, maknanya break. Okey, so benda ni kena check. Tak boleh nak buat keputusan terus. Maknanya kekuatan USD tu tak terlampau kuat mana pun. Okey, maknanya kekuatan CAD tu tak terlampau kuat mana berbanding USD. Betul tak? Dia dalam keadaan consolidate. Mungkin dia akan bermain di level 1.28 dan 1.27. Dia ataupun 1.265 hingga 1.28. Area macam tu. U-shave. Tuan-tuan boleh lihat positif 0.43%. USD sangat kuat berbanding CHF dengan kekuatan sebanyak positif 0.43%. Maksud USD kuat. Tetapi belum sampai 0.5, tetapi hampir sampai menunjukkan kekuatan dia ada. Kekuatan dia ada. Momentum untuk dia nak naik tu ada. Okey, macam mana pun kita kena refer untuk graph. Kalau kita lihat rejection dia berlaku pada level cantik 0.915 iaitu di candle kapit key level area, support yang sangat kuat. Dia reject bullish ke atas tu. Dan bullish dia reject ke atas tu sampai ke kawasan yang agak kuat juga sebenarnya 0.918 sekarang ni. Itu kawasan yang kuat juga sebenarnya untuk dia nak naik lagi. Tetapi sekiranya dia boleh break level yang sekarang ni 0.998 tu, insya-Allah tuan-tuan dia akan boleh sampai ke 0.93. Okey, kalau USD kuat memang dia akan sampai situ, insya-Allah. Kita tak boleh kata memang, kita kata insya-Allah dia akan sampai kat situ. Okey, AUD USD. Okey, AUD lebih kuat daripada USD sebanyak positif 0.37%. Okey, begitu juga tuan-tuan tengok AUD USD. AUD lagi kuat daripada USD. Okey, positif 0.37%. Okey, kita boleh tengok dekat sini, nampak dia punya kekuatan tu nampak boleh break body yang merah sebelum tu. Tetapi pastikan candle close dahulu. Okey, pastikan candle close dahulu disebabkan apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan lihat level echo yang ke atas tu, kalau tuan-tuan perhati sebelah kiri tu dia area dua candle kapit bermaksud area resistance yang terlampau kuat, yang sangat-sangat kuat. Jadi kebarangkalian untuk dia pull balik pun adalah juga sangat tinggi. Okey, adalah juga sangat tinggi. Okey, untuk gold Untuk gold sini kita lihat nampak kuatlah positif 0.28%, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai panduan sebab kekuatan dia pun tidak terlampau kuat bermaksud tetapi kalau tuan-tuan refer kepada candle yang sebelum dia tu, ada satu candle bullish yang besar menunjukkan dia punya kekuatan pecahan momentum ke atas tu adalah sangat-sangat tinggi. Boleh lagi, maksud dia boleh naik lagi. Okay, sebab bawah tu pun ada continue pattern untuk candle kalau tuan-tuan pasal candle kapit yang boleh naik tu. So momentum ke atas tu masih ada dan masih boleh lagi. Masih boleh pergi lagi. Okay. Alright, untuk NZD USD. NZD USD ni dia tak ada perbezaan sangat dengan AUD USD. Dia sama kalau AUD NZD ni dia ikut sekali. Tapi kali ni NZD sangat kuat berbanding USD. Okay. Dan kalau tuan-tuan lihat candle ini, graf ini, tuan-tuan boleh nampak dia ada satu peningkatan rejection dekat point 0.66 level 0.66 tu. Dia reject dan dia naik tapi dia naik dengan candle kecil bulat. Dan sekarang ni bila kata dia boleh naik, boleh beat USD mungkin disebabkan New Zealand ni dia kekuatan currency dia sangat-sangat kuat sekarang ni berbanding USD. So dia boleh naik atas tu. Jadi dia naik atas tu, kalau tuan-tuan perasan level 0.6741 tu adalah level di mana support become resistant dekat atas tu sangat-sangat kuat. Okay, kemungkinan dia nak naik tu ada ke level 0.68 tu ada boleh sampai 0.68 tu insya-Allah boleh sampai. Tetapi nak melepasi 0.68 tu pada saya agak sukar jugalah disebabkan situ adalah area high volume area. Kalau dia boleh break memang dia boleh pergi ke atas, tetapi agak sukar sebab beberapa kali candle sudah test tapi tak boleh nak break. Alright. So insya-Allah dia akan naik 0.68 dan insya-Allah mungkin dia akan pull back. Kemungkinan lah. Alright. Euro GBP kekuatan euro banding GBP positif 0.70. Kuat tuan-tuan macam NZD USD tadi. Kuat sebenarnya NZD USD tadi ni kan boleh pergi sampai 0.68 insya-Allah. Euro GBP pun sama kuat Tengok dia naik candle sebatang merah hijau tu. Tapau habis 2 candle. Kalau dia boleh tapau 3 candle tu bermaksud dia tapau kali candle kapit tu bermaksud dia boleh sampai ke level 0.8450 ataupun 0.85 dia boleh sampai ke area situ sebabkan area situ memandangkan area situ area resistance yang belum lagi ditest pada sebelum ni. Okey. Ini warna hitam ni. GBP, GPY, GJ positif 0.01 tak boleh dijadikan panduan langsung
Bermaksud ini consolidate punya area. Nampak? Positif 0.00%. Aku marah dia dandan tu Dah Dia marah. jadi aku marah dandan 0.00. Dia macam tahu. Consolidate tu kan. Okey, ni ada consolidate area. So tuan-tuan pair ni elakkan dulu. Alright, Bitcoin. Bitcoin tuan-tuan tengok BTC sekarang tengah kuat balik Tengah kuat balik setelah dia berjenam punya coh tu kan. Sampai ke kawasan support yang orang kata kuat lah kat bawah tu. So kemungkinan tu dia nak pull back. Dah boleh, kemungkinan dia nak turun lagi sikit pun ada sampai 3 level 35 tu. Tapi sekarang ni nampak gaya macam dia nak dia nak naik balik. Dia nak naik balik sebabkan dekat area high volume area tu dia tak boleh nak break bawah tu, maka dia akan pull back lah. InsyaAllah dia akan cuba test 4,000 dan 45,000 level dan juga mungkin boleh sampai 50,000 balik. Okay, insyaAllah. Alright, so kita tengok kat bawah ni lah. Kalau kita tengok kita boleh agak lah NZD lah paling kuat kan. NZD lah kekuatan paling kuat, diikuti oleh AUD. NZD tak boleh berpisah jauh sangat NZD diikuti oleh AUD, diikuti oleh Euro, diikuti oleh CAD, USD dekat tengah-tengah. Okay. So yang paling lemah adalah CHF dan JPY. GBP pun lari tak jauh. Macam tu Alright, so saya pakai sahabat saya untuk indeks dolar. Alright, terima kasih ZFF. Jadi tuan-tuan insyaAllah dapat dah sedikit sebanyak gambaran mengenai pair yang kita sedap trade pada malam ni. Jadi sebelum kita masuk ke market, saya nak tengok dulu currency stream kita. Sorry, saya nak tengok dulu indeks dolar lah. Supaya dah tengok dah currency stream kita. Saya tengok balik. Tak mau kata apa. Sibuk ngantuk pun tau. Okey tuan-tuan, untuk indeks dolar H4 kita dapat lihat yang mana price kita jangkakan dia akan jadi bullish untuk test ke kawasan resistance. Saya tahu tarik bentar tadi, dan ikutkan jangkaan kita punya take profit kita sudah sampai lah kalau siapa yang trade indeks dolar. Tapi kita kena berhati-hati sebab ini adalah satu rejection yang kuat Ini satu rejection yang kuat. Sebab apa rejection kuat? Sebab saya kata kat sini ada satu candle engulfing yang cover 1, 2, 3, 4, 5 candle. Okay, 4 candle lah. 4 candle biru dia tapau. Jadi ada kemungkinan untuk USD melemah setelah berlakunya rejection yang ni. Jadi ada kemungkinan kita sedang melihat pembentukan double top yang mana sini dia punya neckline. So area-area sini yang dia kena support. Sekiranya dia support ni break, dia akan test ke lower slope ataupun area support kita di kawasan 95.2. Okay, saya tanda dulu area support kita 95.2 kat sini. Okay, ni kita jangkakan. Lepas gelap macam korang kan. Mata mulut. Macam mana saya? Macam muka abaran sepi pun. Macam muka orang happy nak kahwin. Okay, sekiranya support ni mampu break, next target kita USD akan melemah ke sekitar 95.2 untuk test kawasan support ni dan dijangka market akan sideways ke dalam H4 punya kawasan ni lah. Dan ini memang satu pattern mungkin satu pattern rejection yang kuat untuk reject kenaikan sebelum ni. Jadi kita boleh jangkakan USD akan melemah. Jadi tuan-tuan bicara saya tak sell sekiranya ada berlaku pullback. Bagi saya di H4 sekarang ni mungkin dia dah buat sedikit pullback sampai ke area resistance kat atas ni. Yang mana kalau tuan-tuan zoom di H4 H1 tuan-tuan akan dapat kat sini ada area demand lah yang saya tanda arrow kat situ. Sorry, ada area supply kat sini So area supply kat sini insyaAllah dia boleh naik sekejap sampai area sini dan dia buat sambung penurunan. Okay, kalau tuan-tuan nak sell, saya tak galakkan sell lah ni, tapi saya galakkan tuan-tuan untuk sell di area supply. Sebab apa, di sini kita boleh kurangkan risiko. Kita tak sell kat sini, stop loss kita kat atas ni insyaAllah dia akan cari at least minimum ke 95.7. Itu kita target untuk indeks dulu. Kalau tuan-tuan intraday, kita memang jangkakan dia akan turun lah, tapi tuan-tuan kena pastikan dia reject di 96.2 dia masuk dekat situ. Tuan-tuan boleh masuk dari sell di currency ataupun di gold lah. Tengok mana pair yang ikut arah pergerakan dia dulu ni. Right, SKP memang dia buat pullback sekejap. Ni pernah jadi dia jadi kawasan, pernah jadi demand lah. So area demand tuan-tuan tengok dia tak mampu close di bawah demand dan dia mantul balik. So next pantulan dia
memang saya jangkaukan dekat sini sebab dekat sini masih clear lagi lah, tak pernah sampai lagi. So area 96.15 ni dia akan insyaAllah akan turun balik. Boleh sobat ya. So dia dulu saya dapat macam tu. Jadi tuan-tuan ada sebarang pair ke yang tuan-tuan berminat? Kalau ada, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruang komen. F dan saya insyaAllah boleh melayan. Boleh, So tuan-tuan semua boleh. kita tengok gol lah. Gol kalau tengok tuan-tuan dia naik Magneto kita ni tidak menjadi sebarang sel setup lagi, dia terus menaik lagi sebab jadi tanpa, memang tak ada masalah untuk kita cari dia setup untuk pullback, tapi pullback dia hanya sekejap saja. Lepas tengok dia H4 memang channel dia ambil. Ini pun satu rejection kat channel dan yang penting sekali apa yang berlaku channel rejection ni adalah di 19.00. Yang lain warna merah ni 19.00. Ini memang big bang punya number. Kalau tuan-tuan ada margin, tuan-tuan boleh instant buy. Sebab apa, ini satu rejection kuat. Saya bagi signal dulu. Ini scalping lah. Kita akan tengok di time frame lebih kecil target mana. Target kita di kawasan atas ni. Okay, kalau tuan-tuan dapat base kat sini kan, tuan-tuan dah ini base dia, TP kita kat situ, insyaAllah buy saja. Pada malam ni kita target instant buy saja, sikit je scalping, nama scalping stop loss. Tuan-tuan rasa takut, letaklah dekat bawah shadow sebelum ni. Memang ratio dah tak cantik, 0.75 tepat. Sebab ini scalping signal lah. Kita akan target dia sampai ke area base yang sebelum ni. InsyaAllah dia akan sampai. So tuan-tuan tengoklah nanti, insyaAllah bukan sampai ni, memang akan sampai lah. Dan kalau ikutkan trend masih bullish, ini rejection DH4, tuan-tuan nak hold, tuan-tuan kena tengok yang sebelum ni. Tengok dia reject kat mana. Ini point paling tertinggi 19.15. Ini kita boleh target dia nak sampai. So 19.15 kita tanda dulu. 19. Patutlah dia reject kiri utama. Okay, InsyaAllah di sini pun dia boleh sampai lagi. 19.14, TP 19.14 pun dah cukup. Okay, kita tuan-tuan entry macam ni, ada dapat ratio yang cantik sikit, iaitu 1.28, 85 pip, TP 66 pip. Ada tuan-tuan ada sebarang, tuan-tuan ada margin yang sedap, tuan-tuan boleh entry ya. Okay, untuk swing trader, untuk swing trader saya tak galakkan untuk entry sell, untuk entry buy sebab untuk weekly kita dah sampai di kawasan resistance. Kita kena pause sekejap. Kalau ada tuan-tuan buy kat bawah ni, tuan-tuan kena letak break even supaya tuan-tuan tak rugilah kalau dia berlaku penurunan. Yang mana atas ni biasanya dia berlaku reversal lah. InsyaAllah pada minggu ni mungkin dia berlaku reversal disebabkan oleh rejection di kawasan resistance. Okay, dari sini kita jangka dia patah balik. Signal patah balik tu H4 dah keluar lah. Ni engulfing Betul kita kata kalau TP di sini ataupun kat atas ni, dia jangka dia boleh turun. Daily tak nampak tapi daily dah nampak pelemahan dia. Cuma hari ni candle masih belum close. Kalau tuan-tuan perasan, ini berlaku satu breakout, tak boleh apa-apa. Dan kenaikan dia ni makin lama makin perlahan. Tuan-tuan boleh confirm dengan RSI kot. Kita tengok RSI di daily. Lama tak pakai indicator. So RSI dah masuk over sold area. So ini yang kita katakan pelemahan kat atas ni. Standby saja. Kalau tuan-tuan tengok di RSI, dia close dalam ni, dia masuk ke dalam area 70 balik ke bawah, tuan-tuan boleh swing sell target dia masuk balik ke dalam area 30 lah. Mungkin kalau tuan-tuan nak target ke area 18 50 pun boleh kalau dia punya swing, dia punya RSI dia ni cross di bawah 70. Alright. DH4 nampak dah start masuk bawah 70. Jadi tuan-tuan untuk H4 trader, siapa yang pakai RSI, dia akan cari setup sell. Yang pertama sebab apa? Ini saya pandang balik. Ini untuk H4 trader lah. Tadi saya bagi scalping yang buy. So untuk gold, kita dapat lihat di RSI dia buat divergent. Ini divergent ni memang dah. Kita kena awal kat sini. So divergent memang setup sell.
Divergent ini adalah divergent sell. Tuan boleh entry. Ada body management cantik. Icon scene apa tu memang ini saya galakkan layer lah. So kita TP di kawasan radius swap zone. Tak perlu target jauh. Di swap zone dah cukup lah. Ini TP kita. Alright. Jadi saya bagi short position pada entry lah ni. Ni untuk swing trader. Stop loss kita dalam 19.20 lah macam tu. TP kita dekat bawah ni lah. Ini memang saya tak cantik divergent. Jadi kita cuba entry dan kita cuba faham-fahamkan lah kenapa divergent ni berlaku dan kita cuba untuk hold selagi boleh. Okay. Ini target pertama kita, target kedua kita di kawasan support lah. Alright. Sifat saya dah settle untuk goal, jadi saya harap trader kita akan beroleh manfaat. So standby tuan-tuan, mungkin rejection berlaku juga. Baik. Okey, terima kasih Ibu S. Untuk goal saya akan sharekan skrin pula. Okey. Alright, so tuan-tuan untuk signal yang lepas-lepas ni kita ada bagi, tuan-tuan nampak ni, dia entry dia turun tau, bukan kata apa. Tai mesti tu mesti orang cakap ini sebenarnya tau. Tai betul lah turun pula. Tapi insyaAllah tuan-tuan kena sabar, tuan-tuan kena confident. Okay, dia akan naik lah insyaAllah. Kalau tak sabar dia turun lah nanti. Mata trading ni ada ratio ni. Hadap lah, kena hadap. So insyaAllah apa yang kita tahan dan insyaAllah tuan-tuan dia akan naik area sini, tuan-tuan buat BTP lah tadi. Okay, break even insyaAllah tuan-tuan dekat area sini ada satu rejection. So kebaran kalian untuk turun ada, tetapi dia sudah break level 100%. Jangan risau, dia akan sampai level 161%. Tak apa, nanti kita akan cakap. Kita akan tengok. Alright. Okay. So kita akan tengok AUD JPY. AUD JPY, kalau kita lihat kat sini, kita dah beritahu dia akan turun macam ni, betul tak? Nampak gerakan yang betul-betul comel macam kita predict tu. Dia naik sampai sini, dekat kawasan magnet tu. Nampak tuan, dia memang akan naik. Kita bagi dia akan naik tuan. Lepas tu dia akan turun balik sampai test kawasan magnet tu ni. Lepas tu dia akan naik balik. InsyaAllah tuan, apa yang kita plan ni insyaAllah boleh diteruskan lagi. Tuan boleh. Mana penting buat BE BE tu kena standby BE. Kena hati-hati. Okey, ini pun sama. Kita ada bagi dekat sini. Bila saya bagi terus dia naik atas sekejap. Okey, dia pun turun ke level atas ni. Lepas tu alhamdulillah tuan, dia sudah turun dan sudah hampir ke sampai tipe kita lah seperti area sini buat ni dah Alright. So AUD USD. AUD USD saya kata dekat sini kalau kata dia break level 78.6% ni dengan body tuan boleh buy. Sekiranya tak dia akan bermain dalam keadaan consolidate macam ni. Tapi kalau dia break sini dia akan sampai area di sini. Dia tak jauh pun sebab dia akan jadi consolidate. Cuma sekarang ni kita tengok kalau tuan lihat tadi kan kekuatan AUD tu lagi kuat daripada USD sebanyak 0.36% lah kalau kita lihat tadi kan. Okay, so macam mana pun semua signal ni yang dah dapat, yang dah untung, alhamdulillah tahniah. Yang mana dah naik tu dah hold lagi, pasti kalau letak BE. So alhamdulillah. So macam mana pun tuan-tuan kena standby apa-apa barang kemungkinan yang mungkin berlaku dengan teknik-teknik dan cara-cara ataupun indikator ataupun setup yang tuan-tuan selesa yang tuan-tuan biasa pakai. Okey, so saya akan buang semua yang kita dah bagi hari itu. Yang lepas tu tak apa, kita kena buat yang baru. Jadi insyaAllah tuan, apa yang ada kita akan bagi. Kalau ada setup kita bagi setup, ada sini kita bagi sini. Saya nak mula daripada bawah pula. Hari tu saya mula daripada atas. Saya kerja macam tu, bawah atas sebenarnya. Senang. Okey. Okey, so tak apa, yang ni lepas dah, alhamdulillah. Alright, so USD JPY. Okey, daripada Finbase tadi kita tengok USD dengan JPY. JPY lagi lemah daripada USD sebanyak negatif 0.35%. Betul tak? Kita tengok tadi kan. Maksud USD lagi kuat sedikit daripada JPY, tapi keadaan kekuatan dia moderate lah. Jangan kuat sangat pun tak. Tapi okey. So di sini tuan boleh lihat dia close dengan satu candle yang besar di mana candle boleh dia tapau habis candle sebelum ni. Dia tapau habis tuan. Dan dia stop sekejap di sini sama ada, bukan dia stop sama ada dia nak continue untuk besar. Okey, selalunya dengan badan besar macam ni, dia keluar badan besar macam ni, masa kekuatan kenaikan dia ada lagi, momentum kenaikan tu masih ada tuan, walaupun dia berlaku rejection macam ni, kekuatan dia masih ada. Okey, masih ada tu pun nak pastikan betul-betul supaya kita tak tersilap. Jangan kita ingat,
Ini masih ada ni, maknanya dia nak pergi jauh ni. Okey. Kalau tuan-tuan lihat pattern dia seakan-akan sama macam di sini. Sini kan. Nampak ni? Kita tak kan sebab ini dia reject, dia merah biru. Kita saja check pattern biru. Ni sama macam ni buat ni. Biru. Nampak? Mungkin dia boleh pergi Mungkin dia boleh pergi sampai kawasan. Kalau sini dia cari kawasan resisten yang sebelum tu. Alright. So jadi di sini macam mana tuan-tuan nak pastikan dia sampai kepada kawasan mana? Jadi tuan-tuan simple saja. Cari kawasan support dulu. Okey. Tak apalah, kalau kata tuan-tuan dah biasa lencet. Kalau tak biasa, kalau macam nak pakai candle pun kita boleh cari kawasan support insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh lihat ini adalah kawasan support yang kuat tuan-tuan, yang kuat. Sebab apa? Betul ada rejection. Sebab apa sini berlaku high volume area. Volume area rejection yang sangat kuat. Sebab tu dia reject dekat sini, dia jadi bullish dekat sini. Dan kekuatan dia insya-Allah boleh naik bukan sampai mana kita tengok. Kita tak sebarang candle kapit ni menunjukkan resistance di sini tak kuat mana pun. Sini ada, kena berhati-hati area sini. Tapi yang paling sulit adalah di sini. Yang paling kuat adalah di sini. Alright. Faham ya tuan-tuan? Kalau ada tak faham boleh tinggalkan di bawah komen, saya akan explain. Okey, so nampak itu sampai situ. Jadi macam mana tuan-tuan nak tarik? Okey, tuan-tuan tarik kita pakai Fibo. Fibo dia simple lah, tuan-tuan tarik ke sini. Bila kata nampak kita tunjuk kat tuan-tuan. Kita ambil boleh bawah, tak ada masalah. Alright. So macam mana tuan-tuan? Betul tak BE saya kata tadi kena letak dekat area sini. Nampak? Saya dah beritahu tadi kan? Nampak ni? Ini kekuatan kena letak BE. So area 50% tu kena dah huruf BE dah. Kita tengok area 50% memang kena huruf BE. Alright. So dan dia akan naik sampai dari 1.8%. InsyaAllah. Jadi untuk signal saya boleh bagi jugalah. Kalau tuan-tuan rasa sama, boleh cuba insyaAllah. Menyebabkan momentum boleh kuat, saya nak bagi signal. Sini dah juga insyaAllah kekuatan dia penurunan, kita tak nak bagi jauh-jauh, kita boleh letak dekat sini. Okey, tuan-tuan kena consider consider sebab apa? Tuan-tuan kena buat dalam bentuk line supaya kita nak tarik lagi maksimum yang boleh. Okey, jadi di sini kekuatan dia logik kuat dan di sini belum lagi ditest oleh mana-mana candle sebelum ni. Jadi di area ini juga sangat solid kenaikan dia. Sangat solid. Area 100 agak orang kata apa 50-50 dan kata kuat dan banyak. Jadi area ini tuan-tuan boleh letak sebagai TP dan juga BE area sini dan juga area sini. BE sini dan juga sini BE tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan. Kenaikan dia insya-Allah. Bukan kata kita ni Tuhan pasti tak, tapi insya-Allah dia akan naik. Ni kira-kira bawah sikit takut ada eko-eko. Kura-kura yang orang kata terlayak jadi naya Pak Karim. So jauh sikit tak apa sebab TP tuan-tuan dah letak atas, pastikan BE tuan-tuan sentiasa ikut TP tuan-tuan. Ikut. Macam itulah. USD JPY. Saya bagi lagi satu pair yang berada di atas dia. Sekiranya tuan ada barang pair boleh tinggalkan dalam komen. InsyaAllah saya akan buat dengan JPY insyaAllah. Okey, so Euro JPY pula. Euro JPY. Okey. Kita lihat tuan-tuan. Euro JPY. Kita tengok kat Finbase tak apa. Kita jadikan sampai paduan juga lah. Euro dengan JPY. Euro ni kuat 0.30% di atas ni. JPY negatif 0.40. Maksud kekuatan di kejauhan ni 0.70. Faham tak? Maknanya kekuatan euro tu lagi kuat pada JPY sebanyak 0.70. Maknanya euro lagi kuat lah kalau tengok Finbase lah. Okey, dekat sini pun kita boleh lihat kekuatan keadaan dia sama macam tadi. USD JPY, body yang sangat kuat macam ni. Nampak ni? Dan kemungkinan untuk naik lagi adalah sangat tinggi. Jadi macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan kena cari juga support dia yang betul-betul kuat dulu, mengatakan rejection dia tu memang padu dan dia akan terus mencari resistance insya-Allah. Jadi di sini tuan lihat ada satu kekuatan kuat, okey, tuan lihat ada satu kekuatan yang kuat di sini. Ya, ini supaya tak ada keliru. Alright, nampak? Okey, so di situ dan juga satu lagi kalau tuan lihat kita jaga dekat ini di area yang sangat-sangat cantik. Dan tukar pada lancar supaya kita dapat lihat lagi mana level yang boleh dia pergi. Di sini tuan-tuan, di sini sangat kuat. Dan juga di atas lah, di atas kita tak payah cerita lah. Di atas lah kita tak payah cerita. Alright, so di sini yang area-area yang kita kenal pasti, yang kuat, yang berpotensi untuk sampai insyaAllah. So saya tukar kepada warna biru dulu, lebih kurang biru dia pun. Okay. So supaya kita perasan mana satu resisten, mana satu support yang saya tandakan. InsyaAllah. Okay, so sama juga konsep dia. Saya ulang-ulang benda yang sama saya buat. Sebab apa tuan-tuan nak bagi kereta dia baru tahu. Saya buat macam tu. Saya buat macam tu. Oh, saya faham lah macam tu. Okay, macam tu.
tarik je. Jadi insyaAllah tuan sama dah level yang saya tandakan 50%. Sama tuan, kita sama ni buat BE. Jadi jangan risau tuan-tuan, kat sini ada juga dia punya tu, tapi tak apa, insyaAllah kalau dia boleh break ni, insyaAllah dia akan sampai ke level inilah, level yang kita tandakan, iaitu tuan-tuan ambil lah kat sini, ataupun yang paling sama ini, ambil sini, tak apa, tak ada masalah. Okay, level sini. Okay, dan insyaAllah, macam saya kata tadi, dia boleh sampai ke level mana tuan? Level atas tu insyaAllah, ada persen pun dia boleh sampai, tapi yang selamat kat sini lah. Level selamat, level selamat. Okay. Level selamat, okay. So, kedudukan panjang. Okay, so tuan-tuan entry. Okay, tuan-tuan entry. Buy, okay. Bila entry buy, tuan-tuan letak TP tuan-tuan dekat area sini insyaAllah. Bismillah Azza wa Jal. Okay, so dekat sini tuan-tuan buat stop loss tuan-tuan di bawah palang. Ambil sikit bawah ni tak apa, lebih sikit tak apa, kerana ekor kura tu hati-hati, ada dia penyuk sikit pun biul dia jadi kan. So money management tuan-tuan kena steady. Alright, so saya par dekat sahabat saya untuk next pair, insyaAllah. Baik, Fuad, terima kasih atas analisa yang diberi. Sama juga Okey, saya akan lihat dulu kita punya news yang berlaku pada 10.45 malam tadi. Alright, kita refresh dulu Forex Factory. Alright, tuan-tuan, ini start keluar ni, kata boleh keluar. Okey, dah keluar. Jadi news malam ni memang positif untuk USD. Seperti kita jangkakan 57.5 banding dengan forecast 55.9, dan untuk flash services PMI 56.7 dan forecast kita 52.9. Ini memang orang kata setup ataupun siapa yang news trader, insya-Allah memang ditunggu-tunggu lah. Tapi untuk swing trader, untuk gold, biasanya ini kita boleh katakan mungkin dia nak buat pullback sementara untuk tengok sell area yang sedap lah. Dan sell area ni sebab apa sedap? Sebab kita tengok RSI tadi yang menunjukkan dia sudah buat divergent. Kita dapat lihat kat situ pelemahan untuk dia naik. Ini pelemahan yang naik, jadi kita dah boleh dapat lihat mungkin insyaAllah lah bagi saya gold dia boleh turun lagi sebabkan oleh bacaan indikator yang kita jumpa sebentar tadi. Dan sebelah malam nanti ada satu news untuk US dollar di nama dia CB Consumer Confidence, yang mana bacaan dia akan turun berbanding dengan previous, iaitu 109.9, previous 113.8. Jadi kiranya bacaan yang keluar adalah negatif. Ini kita boleh lihat pada indeks dolar ataupun gold, mungkin dia akan terjun sebabkan oleh news ni. Okey. Jadi selesai news, saya akan lihat pair lain. Euro USD kalau lihat kat sini, tuan-tuan dapat lihat kenapa dia berlaku pullback. So kita saya reverse balik. So untuk Euro USD di H4, kita panjangkan channel ni, kita dapat lihat. So tuan-tuan trend line ni, saya trend line ni sebab saya nak tunggu dia berlaku breakout. Apabila dia berlaku breakout, kita akan dapat satu setup buy. Okay, breakout pullback, dan kita boleh target resistance. Sebab apa? Ini satu orang kata rejection double bottom yang telah pun berlaku. Ini pernah menjadi kawasan apa? Ini kawasan demand di bawah. Ini berlaku pullback, pin bar lagi siap dia bagi. Ini kawasan test yang pertama. Ini double bottom, bagi saya double bottom yang solid. Ini pin bar yang kedua, kita dapat lihat pin bar di area sini. So kalau tuan-tuan nak siapa yang swing trader dapat setup ni pada pagi tadi, insya-Allah tuan-tuan boleh hold lama. Tapi kalau saya nak entry buy pun, saya nak pastikan trend line ni siap. Jadi kalau saya ubah kepada line chart, ini yang saya tandakan dia punya puncak tajam dia ni, puncak 3 puncak dah saya panjangkan. Jadi untuk lebih kepastian, saya nak pastikan H4 saya break, dan dia retest balik ke kawasan
kita share punya trend line untuk dia mantul semula. Dan sekiranya dia jadi buy untuk Euro USD ni, next target saya dia nak sampai ke kawasan saya nak target ke kawasan resistance ataupun kawasan shadow yang sebelum ni. Okay, dari sini saya nak jangkakan dia naik. Tuan-tuan dapat lihat saya punya trading plan. Sekiranya saya dapat buy kat sini, dia buat rejection kat sini, saya nak cuba pastikan win-lose ratio saya 2/1. Okay, kita tengok dekat saya bagi long position kalau dia berlaku breakout kat sini. Alright, saya punya TP kat situ. Stop loss saya dekat di bawah shadow sikit. Saya dapat 2/1. Walaupun stop loss saya 61 pip, kalau kena tak apalah, tak ada rezeki. Tapi insya-Allah dia lepas berlaku breakout ni lebih cenderung untuk dia naik lah. Jadi sekiranya dia makin lama makin naik, saya cuba untuk set BE lah. Makin lama makin kita buat untung macam ni lah sebenarnya. Kalau kita trade DH4, saya lebih yakin lah kalau signal yang keluar DH4 ni. Cuma sekarang ni dia tak menunjukkan sebarang breakout lagi. Ada kemungkinan untuk dia sebenarnya reject trendline kita sekarang ni untuk dia test balik kawasan support. Alright, dia test kawasan support ada kemungkinan, tapi saya nak pastikan dia berlaku breakout semula masuk ke dalam trendline untuk jadi buy. Di time frame lebih kecil H1, ini kita dapat lihat rejection. Ini perkara normal. Untuk intraday scalping mungkin tuan-tuan boleh nak kata sell, boleh sell kot. Okay, sebab ini sayang kadang-kadang dia berlaku, kita tengok time frame besar mana berlaku breakout, tapi dia breakout tak berlaku lagi sebab sekarang ni berlaku rejection. Tuan-tuan boleh sell dengan 12 pip TP dalam sini dah cantik dah. Sebab apa saya kata dia cantik, sebab sini ada satu kawasan swap zone, dan kebetulan kat sini ada satu candle kapit yang mana dia kena retest. Ini tanda dia kena retest. Tuan-tuan tak sell 2/1 ataupun 1/3. 12.5 pip untuk stop loss kita. Kalau dia berlaku breakout kat atas trend line ni, dia close, itu bukan rezeki kita. Apa ni sekadar 12.5 pip dan TP kita 28.7 pip. Ada kemungkinan untuk dia turun juga. So intraday setup ini saya dah share secara live, tuan-tuan boleh buat kongsi. Tapi untuk DH4 kita akan fokus buy. DH4 kita akan fokus buy. So visibility saya nak di bawah minute. Okay, macam tu. Lebih kurang visibility saya nak pastikan dia jadi buy. Saya pastikan dia nampak buy setup lah kalau untuk DH4. Tapi untuk H1 intraday, saya nampak ada berlaku satu rejection. Kalau tuan-tuan instant sell tadi, dan saya bagi signal tadi dah biru sikit lah. Kita kata 3 pip. InsyaAllah dia boleh turun lagi lah. Dan candle di H1 mungkin macam ni menunjukkan ini satu breakout daripada candle dua candle sebelum ni. Ada kemungkinan untuk dia test mulakan ni Marabozu paling bottom ni lah. So ini pemahaman saya sebelum ni. Ini pemahaman saya yang mana dia buat berlaku rejection di kita punya resistance trend line. Tuan-tuan kalau nak follow boleh follow lah, InsyaAllah. Mungkin dia buat kat sini dia head and shoulder terbalik, head, shoulder left, shoulder right, baru dia sambung naik. So untuk shoulder left dia, shoulder right dia akan test balik kawasan yang saya tandakan di kuning ni lah, target area tiket TP saya. So memang tak jauh. Tadi memang macam ni. So inilah setup Euro USD. Kalau tuan-tuan ada money management yang cantik, boleh follow. Okay, seterusnya kita sampai di satu lagi pair yang Euro NZD. So Euro NZD ni menarik sebab apa? Kalau tengok dia sedang buat penurunan, dan kalau ikutkan ini trend line, kalau kita tengok di H4 nya trend line, ini sudah berlaku breakout sell. Dan kenapa saya tanda kawasan yang panjang ni disebabkan oleh pernah di kawasan resistance sebelum ni. Dan kalau ikutkan kawasan support dia di H4, saya tanda sengat kat situ. So ni kawasan resistance dia, ini satu breakout sell juga lah. Jadi lebih cenderung untuk Euro NZD strong. Ini menunjukkan NZD strong. Bila NZD strong, Euro NZD akan melemah. Ini menunjukkan orang kata apa, Euro ni menunjukkan positif outlook. NZD dan AUD menunjukkan orang kata investor masuk untuk dalam market. Jadi apabila beberapa masuk dalam market, ada breakout macam ni, memang solid lah untuk dia turun lebih jauh. Jadi untuk dia turun biasanya dia akan berlaku pullback dulu. Ni first sebab dia sudah breakout ke bawah yang pertama.
Yang kedua ni saya rasa dia boleh naik kejap pullback buat root W set untuk test kawasan sini. So saya target dia test sampai situ sebelum dia balik, ataupun trend line kita ni ada berapa area tak sini, dekat sini, right, dekat sini. So dekat sengat-sengat ni insyaAllah bagi saya dia boleh sampai. Sebab apa? Sini pernah jadi short zone. Kita tengok di kawasan support pernah menjadi resistance kejap, situ dia boleh akan turun. Dan bagi saya kat sini dia akan naik semula untuk kiwi, euro kiwi. So apa buat kat sini, saya jangkakan dia boleh naik. Kat sini saya jangka dia boleh turun semula. Jadi kalau saya nak swing sell lah. Tersyashui ya. Tersyashui. Dia buat CEO tersyashui je pak. People CEO orang lain pula betul. Orang lain pula. Orang lain kena marah. Aduh tak faham. Tak apa tu, tak apa. Saya kita tak ada apa. InsyaAllah tu pak. Ada Budak-budak. rezeki ada. InsyaAllah. Alright, kalau untuk Euro NZD, saya target dia berlaku rejection di sini 1700. Ini background number yang cantik. Okay, mungkin atas sampai sini 1700 semula, dan kat sini saya akan letak sell. Saya betulkan koordinat. Ini background number, saya memang suka background number. Biasanya background number ni dia beri ong lah orang kata. So kalau sampai kat situ saya akan letak stop loss saya mungkin ke atas sikit. Dan TP saya di kawasan sini lah. So kalau tuan-tuan perasan kenapa berlaku satu pullback semula kat sini, kenapa dia boleh naik, kalau tuan-tuan intraday boleh saya galakkan buy. Ni pernah berlaku resistance, saya tanda ni depan tuan-tuan pada malam ni indah ni. Ini kita boleh nampak lah, ini pernah jadi resistance ni. Resistance dan ini support. Okay, resistance, support, ini yang kita namakan swap zone. Swap zone tuan-tuan boleh instant buy sebenarnya kat sini. Kalau tuan-tuan ada Euro NZD, tengah trade Euro NZD, tuan-tuan boleh instant buy di swap zone. Sebab ini test yang kali pertama, ada kemungkinan untuk dia untuk dia retest balik trend line. So TP sebab TP kita tak target resistance kat atas, sebab ini satu trend line breakout. Bila trend line breakout, kita jangkakan dia buat satu downtrend. So untuk intraday, saya memang galakkan untuk buy. Sebab apa? Kita punya break even, kita punya stop loss kita hanya 40 pip. Sampai ada money management yang cantik, boleh follow TP kita dalam 100 pip. Alright, kita cuba tarik panjang. InsyaAllah pada hari Khamis kita akan review bersama-sama semula pair Euro NZD. Alright. Okay. Saya bagi satu lagi pair untuk sebelum saya pass ke C4F, boleh F? So saya scan dulu berapa pair. Boleh. And saya nampak dekat AUD USD. So AUD USD, apa yang kita nampak sekarang ni adalah pelemahan. Okay, pattern pelemahan loh. Sini loh. Yang ini menunjukkan dia naik, dan ini correction wave sebenarnya. Impulsive wave adalah impulsive sell, masih bagi impulsive sell. Dan kalau tuan-tuan lihat kat sini, kita punya rectangle sini, ini adalah kawasan resistance. So ini walaupun dia menunjukkan pelemahan, tapi ada kecenderungan untuk dia naik. Jadi selagi dia tak buat breakout, jangan mengada-ngada nak sell. Ini saya pernah pun terkena, sebab saya tak nampak rejection kat trend line, tapi saya terus instant sell. Dan saya instant pergi sell dan kononnya nak kejap win ratio cantik, tapi pekan raya saya kena stop loss. Okay, tuan-tuan betulkan buka di H4 balik kan the trend line, dan betulkan kita cuba marking area trading plan kita. So trading plan saya kena pastikan berlaku breakout dulu di H4, dia retest, dan kat sini saya akan target kawasan support. So kawasan support saya cuba tandakan dekat sini. Alright, dan saya dapat resistance dan support. Saya nak pastikan dia breakout dulu. Selepas breakout saya akan cuba entry short position ataupun sell. Alright, saya cuba targetkan di atas shadow belakang ni 34 pip. TP saya dalam 100 pip 3.38. Kalau tuan-tuan dapat follow trade
trade signal ni memang mantap lah. Tapi kena berlaku breakout sell dulu. Baru saya confident untuk hold sell macam ni. Alright. Sudah pun pukul 11, kita tengok kejap Forex Factory apa cerita. Memang setup cantik pada malam ni, banyak kita share. Jadi kita akan review balik pada hari Khamis kalau ada peluang. So pada malam ni news USD adalah positif. Sebab tu kita dapat lihat kekuatan pada USD pada malam ni sementara. Jadi ini saja saya punya review saja pada malam ni currency saya. Dan seterusnya saya akan pass ke G4F. Mungkin bila ada sedikit sebanyak pair untuk yang ada setup yang boleh share dengan kita pada malam ni, insyaAllah. Okay, so terima kasih G4F untuk AUD tadi. So positif pada USD apa yang kita tadi, positif pada USD betul. Okay tuan-tuan, kita lihat balik. Alright, pair yang kita tengok tadi, tak banyak pada 2 pair saja yang kita tengok tadi. Okay. So kalau USD positif tu maknanya kekuatan kenaikan dia tu adalah naik lah. Alright, tak apa macam mana kita akan ikut flow daripada bawah. Kiranya tak ada sebarang komen. Okay, kita akan buat CAD CHF. Okay. Ataupun kita akan ada buat apa yang berkaitan dengan USD. Mungkin. GBP USD. Kita tak tahu lagi kan? Okay, mana? GBP USD belum. Okay. Alright, so terima kasih C4S. Okay, untuk GBP USD, kekuatan pada USD. Okay, kita tengok balik kalau tuan ada buka Finbase atau buka Finbase. Okay, USD kalau kita tengok dekat Finbase ni, dia naik sedikit sahaja. Okay, GBP pun di belakang dia, maknanya kekuatan tu nak kata sangat hebat pun tak juga kalau berbanding dengan GBP. Jadi tak apa macam mana tuan-tuan, kita kena tengok ini satu area. Kita kena faham dia tengah berada dalam satu area. Dia berada dalam satu area, kalau tuan-tuan perasan, area sini mana area yang dia akan turun dahulu sebelum dia pergi ke mana-mana arah, okey? Kita kena faham itu. Maksud di kuat area yang kuat. Okey. So, bila jadi keadaan macam ni, kita kena kenal pasti area yang mungkin dia akan test. So, buka pada line chart sebab dia dalam keadaan yang agak crowd dekat dalam tu. Crowd, ini keadaan crowd. Okey, so kita tandakan level-level yang berkemungkinan menjadi support resistant. Alright. So, kita lihat dekat sini ada level yang sangat-sangat kuat, iaitu level support ataupun resistant become support dekat area sini yang sangat kuat, yang akan menyebabkan mungkin dia akan patah balik, tetapi news kata USD tengah kuat. Okey. Bila USD tengah kuat, jadi kita faham dia mungkin akan turun lagi satu level, iaitu kawasan support yang di bawah ini. Okey, faham yang tu. Lepas tu, kita kena cari juga di mana kawasan resisten yang solid dan valid. Ini satu. Sekarang ni belum dia break lagi. Kiranya dia pull back dekat sini, maknanya di sinilah akan jadi kawasan resisten yang solid. Tapi sekiranya dia break, sekiranya dia pull back di sini adalah kawasan resisten yang tak solid, adalah di sini yang solid. Faham kot? Nanti saya cerita balik pasal apa resisten. Okey, di sini kawasan yang solid. Kalau dia pull back sekarang lah, tapi dia dengan kuat, kemungkinan dia akan break. Betul. Bila dia break, automatik di sini akan menjadi satu resisten yang solid. Dia dah jadi dua lekuk. Baik. Alright. So, tuan-tuan, lihat dekat sini. So, macam mana kita nak tentukan pergerakan dia? Okey. Kemungkinan dia akan turun juga. Okey, dia akan turun lah untuk cari kawasan bawah ni sebab USD sangat kuat. Okey, tetapi pada saya tuan-tuan, untuk nak selamat, kita tarik Fibo dulu. Apa tuan-tuan buat dulu, ikut tarik Fibo. Ni kalau cara saya. Tarik Fibo dulu, kita nak tahu kekuatan dia sampai mana dah sekarang ni. Alright, kekuatan dia telah melebihi 50% dan sekarang berkemungkinan untuk melebihi 38.2%. Okey, jadi area yang cantik betul lah, area sini lah kita ejah balik. Ikut Fibo tu.
berkemungkinan kalau tuan-tuan nak scalping, boleh. Tak banyak lah boleh pergi dia kan. Ya. So lihat ni current price dekat sini, boleh tuan-tuan nak scalping. Okay. So scalping tuan-tuan, sini saja. Dari sini saja. Dan kalau tuan-tuan nak letak stop loss tuan-tuan, sikit pun tak apa, sikit pun cukup. Tak perlu banyak, atas sikit pada ni saja. Cukup. Silap. Ni entry sini. Sini entry dia. Stop loss tuan-tuan sikit saja cukup. No. Macam tu saja. Okey, sikit saja. Sikit cukup. So insya-Allah tuan-tuan bukan sekadar menunjukkan kalau di sini scalping tuan-tuan buat scalping yang lebih kecil, tuan-tuan akan nampak dengan lebih kecil jugalah, lebih kecil Pada sini scalping dia memang boleh sampai sini lah. Dia boleh sampai sini. Okey, 23.6% sebab dia insya-Allah kalau dia clear dekat body ni sebab dia tengah kuat ni, insya-Allah dia akan sampai area sini, area ni. Insya-Allah dia akan sampai dia pull back kan. Tengok kat H1. Okey tuan-tuan, bila dekat H1 samalah. So dia akan pantang balik, manage stop loss tuan-tuan letak kat situ. Sikit cukup, tak apa. Alright, so area yang cantik untuk tuan-tuan nak TP di sini. Ya, betul. Samalah macam H4. So tuan-tuan cari setup masing-masing lah. So sini untuk scalping saja, scalping untung sikit-sikit. Okey, sebab apa? Sebab apa saya tak berani nak kata boleh hentam banyak-banyak, itu terpulang pada masing-masing. Kalau tuan-tuan rasa macam dia nak turunkan kan. Masa sekarang ni sebab semua benda boleh berlaku dalam sikit betul. USD anytime dia boleh melemah balik, anytime. Sekarang ni memang dia tengah kuat, insyaAllah saya pun confident dia akan turun dengan body dan insyaAllah 23.6% ni dia akan sampai. Okay, ini tuan-tuan ambil risiko kat sini Risiko kita based on kita punya FIBO. Okay, so insyaAllah dia akan sampai kat area sini. Tak banyak yang boleh saya cerita kat situ. Okey, jadi itu signal dia, saya bagi sell tuan-tuan, tapi sell yang sikit, tipis-tipis saja. Okey, so USD CAD. Okey, saya bagi satu pair sebelum kita close pair, boleh nak? Boleh Sifai, boleh. Okey, USD CAD, bila kita tengok dekat FinViz ni dia matching dengan ni lah pun Forex Factory. Okey, FinViz currency strength kan. Okey. USD, CAD, USD. Sebelah USD, CHF, sorry. CHF paling lemah USD sekarang tengah menguat. Bermaksud, pair ni kita boleh trade. Bermaksud USD dia nak naik lagi. Tapi nak naik dia sudah sampai dekat area yang orang kata resistance yang agak kuat. Tetapi tuan-tuan jangan risau, dia boleh naik lagi. Cara dia, insya-Allah tuan-tuan, tarik je FIBO ni. Apalah tarik je. Alright. So, cari 50%. Cari 50%. Kalau tuan-tuan lihat ini boleh pergi sampai 38.2 pun boleh. Sebab ini key level juga. Area sini dah tak apa nampak. Ada key level dia di sini. So di sini TP dia boleh sampai tuan-tuan InsyaAllah sini pun boleh. Jadi tuan-tuan untuk nak entry yang solid. Saya bagi satu entry insyaAllah. Sekarang ni dia tak lepas 16.1 lagi. Tapi insyaAllah kita yakin dia akan lepas itu. Tuan-tuan letak sini tak apa. Bawah sini sikit. TP tuan-tuan melajak sampai atas. Hanjung sikit. Ini level yang sangat cantik sebenarnya pada saya. Sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat level ni. Okay. InsyaAllah dia boleh naik sampai atas ni. Tapi BE tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan sentiasa mengikuti. Alright. So kalau tuan-tuan yang mana ada yang macam saya tak pun stop loss yang mengikut endurance ni, saya buy sajalah. Saya buat break even. Okay, insyaAllah. So ini tu siapa yang main stop loss, inilah level yang paling cantik disebabkan level ini di bawah kawasan ini. Nampak? Ini kawasan sebelum ni paling bawah sikit. Kita kena betul-betul hati-hati. Kadang-kadang sedikit ikut touch pun fail, rugi. Boleh Ibu? So jadi inilah level signal yang boleh saya bagi untuk malam ni. So sama lah macam saya kasi quest. Kalau tuan-tuan tengok kami mesti tak ni, kena lah dengan tuan-tuan ikutlah. Kalau kata ada macam tak no saya tak dia. Dah boleh lah. Kita bayar ikutlah kan. Orang kata ini just share idea sebenarnya kami, apa yang kami perasan, apa yang kami faham, apa yang kami trade, kami bagi kat sini. Macam itulah. Apa yang kami nampak, kami share. Okay, so keputusan di tengah masing-masing. Sebab apa? Sebab tu ada banyak jenis-jenis trader. So tuan-tuan ikutlah kalau rasa sesuai dengan tuan-tuan. Niat kami kat sini hanya untuk share saja apa yang kami nampak bersama-sama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan insyaAllah
kita ada banyak profit sebelum sambut bulan Ramadan insya-Allah. Okey. InsyaAllah baik. Supaya ada kata-kata dah ya. Lagi. Awak hari je bulan je. Jadi kita harapkan tuan-tuan dapat beroleh manfaat daripada kita punya live pada malam ni. Jadi terima kasih kepada yang follow hingga ke hujung rancangan. Dan Syifai ada sebarang soalan? Saya tak ada, saya tunggu nak tutup. Tutup. Okay. Alright, so terima kasih kepada semua. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kelemahan kekurangan daripada kami, tuan-tuan sekiranya ada sebarang komen, walaupun dah habis live apa, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruangan komen. Mungkin tuan-tuan lambat kan, tak sempat ke malam ni, mungkin tertidur awal ke kan, orang katakan mungkin ada aktiviti lain. So tak ada masalah, tuan-tuan tinggal di ruangan kami, insya-Allah. Kalau kami nampak, kami akan jawab. Kita akan bincangkan bersama-sama. Kami bukan jawab, kita cuma berbincang supaya sama-sama kita ni, kita sama-sama trader, kita berbincang bagi idea, insya-Allah. Mungkin lebih kukuh kita punya analisa, macam itulah. Jadi kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.